'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus bab yang pertama ayat ke-21 hingga ayat ke-22 dan saya akan bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat berikutnya, Yesus masuk ke Somaah lalu mengajar. Mereka kagum dengan ajarannya kerana dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Di sini kita melihat daripada ayat yang ke-21, Yesus dan murid-muridnya. Ini kita boleh baca daripada firman yang sebelumnya, dikatakan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, iaitu Simon ataupun Petrus, Andreas, Yohanes dan juga Yakobus. Ini keempat murid yang dinyatakan dalam Injil Markus. Dan mereka tiba di Kapernaum, dan Kapernaum ialah di mana pusat di mana Yesus kebanyakannya melakukan pelayanan. Dan pada hari Sabat berikutnya, Yesus masuk ke Saumaah. Saumaah iaitu rumah ibadat ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sinagog. Dan Yesus mengajar di sana. Dan ayat ke-22 mengatakan mereka kagum, orang yang mendengar ajaran Yesus, mereka kagum, mereka astonished tentang apabila mereka mendengar Yesus mengajar, kerana Yesus dikatakan di sini mengajar dengan penuh wibawa, with authority, dan tidak seperti ahli Taurat mereka ataupun tidak seperti scribes pada masa itu. Dan di sini kita melihat satu sudut tentang Yesus, bahawa Yesus ialah guru yang agung. Sekurang-kurangnya ada 3 sebab kenapa Yesus ialah guru yang penuh wibawa ataupun guru yang agung. Kalau kita lihat ada 3 di sini. Yang pertama adalah Yesus mengajar dengan authority. Dan seperti respon dalam ayat yang ke-22, mereka kagum dengan Yesus kerana Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat mereka. Dan bagaimana ahli Taurat mengajar pada masa itu? Kebanyakan mereka mengajar orang dengan mengatakan bahawa rabai ini yang berkata begini, rabai ialah guru ini yang berkata begini, ataupun mereka memetik orang yang famous, mereka akan petik rabai ini yang berkata begini, oleh sebab itu ini maksud firman itu. Jadi cara ahli Taurat, guru ahli Taurat pada masa itu, mereka mengajar dengan memetik authority ataupun memetik guru-guru yang sebelumnya. Sebagaimana macam pada hari ini, kalau orang ingin mengajar, mereka akan berkata bahawa pastor kami ada mengatakan begini, reverend kami ada berkata begini, father kami ada berkata begini. Jadi kita memetik orang yang ada authority untuk menguatkan poin yang kita ingin sampaikan. Tetapi Yesus apabila dia mengajar, Yesus mengajar dengan authority, di mana authority yang Yesus gunakan untuk mengajar ialah yang datang daripada dia sendiri. Tidak seperti guru-guru ataupun ahli-ahli Taurat pada masa itu. Yesus mengajar seolah-olah firman itu datang daripada dia sendiri. Apabila Yesus memetik firman Tuhan dan apabila Yesus menghuraikan firman Tuhan itu, malah Yesus mengucapkan firman Tuhan, ianya seakan-akan datang daripada Tuhan. Dan apabila kita meneliti tentang kepribadian Yesus, kita melihat bahawa memang Yesus ialah firman yang menjadi manusia. Dan ini oleh itu apabila Yesus mengajar, dia mengajar dengan authority dia sendiri, tidak seperti guru-guru pada masa itu ataupun ahli-ahli Taurat. Apabila mereka mengajar, Yesus mengajar dengan authority. Firman yang diucapkan Yesus iaitu firman yang dia benar-benar yakin, yang betul-betul datang daripada dia. Dan kepastian apabila kita mengenali tentang Yesus, Yesus ialah firman Tuhan. Yang kedua ialah Yesus mengajar dengan kuasa. Dan ini kita lihat bukan sahaja Yesus mengajar tentang firman, bukan hanya dengan berkata-kata, tetapi apabila Yesus mengajar kemudian ditunjukkan dengan demonstrasi. Yesus menunjukkan bahawa firman yang disampaikan dia benar. Yang demonstrasi yang kita boleh perhatikan sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, apabila Yesus mengusir roh-roh jahat dengan hanya berfirman, roh-roh jahat takut akan Yesus. Begitu juga dengan menyembuhkan. Bukan hanya Yesus mengatakan ataupun membawa firman tentang kesembuhan dari segi rohani, malah Yesus demonstrate, menunjukkan kuasa di dalam firman-Nya dengan menyembuhkan orang lain. Begitu juga kalau kita lihat dalam Markus bab yang keempat nanti, Yesus hanya berucap dengan mengatakan, dengan berfirman sahaja, Yesus boleh meredakan ribut dan juga
ombak. Jadi kita melihat apabila Yesus mengajar dengan kuasa, dengan power, with demonstration, not just, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tunjuk ataupun bukti tentang firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan yang ketiga ialah Yesus mengajar dengan belas kasihan, with compassion. Kalau kita lihat dalam Markus bab yang ke-6 ayat ke-34 berkata begini, apabila Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasihan terhadap mereka kerana mereka ibarat domba tanpa gembala. Dia pun mula mengajar banyak perkara kepada mereka. Ini yang terjadi apabila Yesus melihat orang ramai, Yesus berbelas kasihan. Kemudian Yesus mengajar. Dan ini kita lihat apabila Yesus mengajar, ianya datang daripada kasihnya, ianya datang dari belas kasihannya. Kadang-kadang kita melihat orang mengajar. Kadang-kadang saya sendiri juga apabila saya mengajar, kadang-kadang saya ingin menunjukkan ilmu saya. Kadang-kadang saya ingin menunjukkan, betapa saya tahu firman Tuhan. Tetapi kalau Yesus mengajar, salah satu cara apabila Yesus mengajar ialah mengajar disebabkan dia mengasihi orang. Kerana Yesus ingin menunjukkan belas kasihannya kepada orang lain. Dan selain daripada kalau orang mengajar, selalunya orang akan membebankan orang. Bagaimana orang ahli Taurat dan juga orang Farisi, apabila mereka mengajar, mereka memberi beban. Tetapi apabila Yesus mengajar, Yesus membebaskan. Kalau ahli Taurat dan juga orang Farisi mengajar hanya dengan menggunakan akal, tetapi Yesus mengajar juga bukan hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati. Dan apabila ramai ahli Taurat dan juga orang Farisi ingin mengajar untuk menunjukkan ilmu mereka, tetapi Yesus bukan hanya memberikan wisdom of God, bukan hanya memberikan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, malah Yesus mahu orang untuk mentaati firman-Nya. Dan oleh itu, yang tiga sebab ini, kenapa Yesus ialah guru yang agung, yang tidak ada tandingan. Kerana Yesus mengajar dengan authority, Yesus mengajar dengan kuasa, dan Yesus mengajar dengan belas kasihan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.